Apa khabar semua? Bila Jepun kena gempa bumi je, nak tak nak kita akan teringat kejadian tsunami besar yang melanda Jepun tahun 2011 dulu. Masa tu saya tengah buat PhD di Imperial College London. Memang semua orang berhenti bekerja dan semua berdiri tengok berita dekat komputer. Itu boleh kata kali pertama lah kita dapat tengok live footage tsunami yang sangat ganas melanda Jepun, dan tsunami inilah yang menyebabkan nuclear meltdown dekat Fukushima Power Plant. Jadi dah ditakdirkan mula je tahun baru 2024 ni, Jepun sekali lagi kena gempa bumi, kali ni berskala 7.6 magnitude. Walaupun taklah seganas magnitude 9 pada tahun 2011 dulu, anda kena ingat yang skala gempa bumi ni adalah log scale. Jadi bila naik satu nombor tu, maknanya 10 kali ganda lagi teruk. Jadi walaupun tak sampai 9 macam hari tu, still bila lebih dari 7 tu, dah kira gempa yang kuat lah. Dan kalau anda nak tahu, gempa bumi ni dia bukan berlaku sekali je tau. Dia berlaku banyak kali dan orang panggil ni sebagai aftershocks. Ini yang merisaukan sebab diorang belum tahu dah selamat nak balik rumah ke belum. Dan of course, satu lagi ketakutan adalah takut berlaku lagi tsunami. Tsunami ni dia bukan terus datang immediately lepas gempa tu tau. Dia kena travel dulu, lagi-lagi kalau epicenter dia yang kuat tu duduk jauh di tengah laut. Jadi dalam video ni kita nak tengok macam mana tsunami ni boleh terbentuk dan kenapa even tsunami ni tak tinggi mana pun, dia tetap akan bagi kemusnahan yang sangat teruk dan possibly akan meragut nyawa juga. Baik, sebelum berlaku tsunami ni mesti ada something yang trigger dia. Sebab kalau ombak biasa sebab angin tu, dia tak akan sampai air ni naik ke darat. Dan penyebab paling besar tsunami ni adalah gempa bumi lah. Sebab apa? Dekat dasar laut tu, kerak bumi ni dia sentiasa bergerak tau. Kadang-kadang dia bergerak dalam arah yang sama, kadang-kadang dalam arah yang bertentangan. Jadi memang sentiasa ada tekanan antara plate yang bergerak ni, dan bila kata tekanan ni dah sampai maksimum, dua plate ni akan shift dengan cepat. Dia macam tergelincir lah. Dan pergerakan dengan cepat ni lah yang menyebabkan semua yang ada dekat atas dia tu bergegar. Dan bila plate ni bergerak, energi ataupun tenaga yang terbebas tu memang sangat banyak lah. Dan tenaga ni nak pergi ke mana? Dia mestilah akan pergi ke air laut dekat atas dia tu. Dan tenaga ni lah yang akan translate kepada motion air laut tu. Jadi kalau laut tu betul-betul dalam, sebenarnya betul-betul dekat tempat berlaku gempa bumi ni, mungkin kita tak perasan pun ada apa-apa perubahan dekat surface dia. Sebab tenaga ni sekarang dia duduk dekat dasar laut tu. Dan tenaga yang bergerak ni lah, bila makin lama makin dekat dengan darat, jadi laut tu pun makin cetek kan. Masa ni lah baru kita nampak ombak tu naik. Jadi lagi banyak tenaga yang rilis masa gempa bumi tu, lagi jauh lah air tu akan naik ke darat. Dan air ni kan, memang kalau kita boleh kontrol dia, dia memang sangat berguna. Tapi air ni memang sangat berat. Ketumpatan air ni dalam 1000 kg per meter cube. Kalau air laut tinggi sikit, ketumpatannya dalam 10,030. Bergantung dekat mana dalam dunia ni. Maknanya kalau kita buat satu bekas kan, satu kontainer 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, dan penuhkan kontainer ni dengan air, maka berat kontainer tu sekarang adalah 1000 kg. Berat tu. 1 meter bukannya besar mana pun kan. Jadi disebabkan dia berat, maka bila air ni bergerak dalam kuantiti yang banyak, maka momentum dia memang tinggi. Jadi apa yang air ni langgar memang akan punah. Kalau dalam movie tu kan, diorang duk tunjuk ombak laut naik sampai sama tinggi dengan menara kan. Ini memang untuk dramatic effect je lah. Kalau air dah sampai level ni, mungkin dah pupus manusia rasanya. Jadi disebabkan air tu berat, dia tak perlu naik tinggi pun untuk menyebabkan kemusnahan yang sangat banyak. Dekat Jepun tahun 2011 dulu, nampak macam memang sistem warning dia sangat advance. Jadi penduduk dia sempat lari naik bukit. Ada yang lari naik bangunan, siap boleh rakam lagi ombak tu. Jadi memang diorang dah well prepared. Yang kes tak prepare ni pula berlaku pada tahun 2004. Yang teruk kena dekat Aceh masa ni, dekat 300,000 orang meninggal dunia. Ombak dia ni, walaupun ada kepulauan Sumatera, dia macam blok ombak tu sampai ke Malaysia. Tapi sebab gempa masa ni magnitude 9, dia punya ripple tu boleh sampai juga ke Malaysia. Dan malangnya ada kematian jugalah masa tu dekat Malaysia dalam 60 orang macam tu. Cuma majoriti kematian tu dekat Aceh lah. Dan setakat video ni dipublish, berita cakap untuk gempa bumi yang berlaku dekat Jepun tahun baru 2024 ni,
Tak ada risiko tsunami sampai ke Malaysia. Cuma orang dekat Jepun je lah kena berjaga-jaga sebab kalau epicenter dia dekat dalam laut, memang kemungkinan berlaku tsunami memang tinggi. In fact, memang diorang sekarang tengah high alert dan autoriti tak bagi balik rumah sebab risiko tsunami. Dari segi power plant pula, report awal dari Jepun mengatakan tak ada benda-benda yang abnormal dekat power plant diorang lepas berlaku gempa bumi ni. Jadi ini satu berita bagus lah sebab diorang memang ada sejarah nuclear meltdown sebab natural disaster macam ni. Jadi sama-sama kita doakan tak ada kehilangan jiwa yang serius. Barang rosak tu boleh baikilah, tapi kalau nyawa ni memang hanya ada satu saja. Dan kalau ada rakyat Malaysia dekat sana, saya doakan keadaan anda baik-baik saja. Kalau korang ada kenal siapa-siapa yang ada dekat Jepun tu, cuba WhatsApp tanya khabar, diorang okey ke tidak. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.